Assalamualaikum. So hari ini nak bercerita tentang seorang individu yang boleh kita adaptasi dalam kehidupan dalam usaha menjadi seorang Muslim yang terbaik. Individu tersebut bernama Sultan Zulkarnain yang membawa erti mempunyai dua tanduk yang diadaptasi sebagai keupayaan untuk menguasai ufuk barat dan juga ufuk timur. Baik, sebelum kita meneruskan sirah Sultan Zulkarnain, perlu diketahui bahawa sebenarnya Alexander the Great dan juga Sultan Zulkarnain merupakan dua individu yang berbeza disebabkan tiga fakta. Yang pertama, Alexander the Great tidak beragama Islam. Yang kedua, Alexander the Great tidak pernah membina tembok di antara dua belah gunung. Dan yang ketiga, menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya yang bertajuk Al-Binayah wan Nihayah, perbezaan jurang masa di antara Alexander the Great dan juga Sultan Zulkarnain terlalu jauh, iaitu kira-kira 2000 tahun. Bermakna Alexander the Great dan juga Sultan Zulkarnain merupakan dua individu yang berbeza. Baik, sekarang kita berganjak kepada sirah yang telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Kahfi berkaitan Sultan Zulkarnain. Sebenarnya Sultan Zulkarnain ini mempunyai kekuasaan dan keupayaan yang luar biasa hasil bantuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Sultan Zulkarnain dan tenteranya telah pun bergerak ke ufuk paling barat di dunia dan melihat matahari telah pun terbenam di dalam lautan yang berlumpur. Lantas, beliau telah pun menemukan sekelompok kaum dan Sultan Zulkarnain berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dua pilihan kepada Sultan Zulkarnain. Yang pertama, membinasakan kaum tersebut, atau yang kedua, berdakwah kepada mereka. Lantas, Sultan Zulkarnain berdakwah kepada mereka supaya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya membinasakan kepada kelompok yang memerangi arahan dan perintah yang telah diberikan oleh Sultan Zulkarnain. Dan apabila kesemua kawasan dan umat ketika itu telah pun mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Sultan Zulkarnain dan tenteranya pula bergerak ke ufuk paling timur di dunia dan melihat matahari terbit dan terjumpa sekelompok manusia yang tidak dapat melindungi diri mereka daripada pancaran sinaran matahari. Dan seperti biasa, perkara yang dilakukan oleh Sultan Zulkarnain adalah berdakwah kepada mereka supaya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan seandainya terdapat kelompok yang memerangi Sultan Zulkarnain akan dibinasakan serta-merta. Dan akhirnya ufuk barat dan ufuk timur telah berjaya didakwahi oleh Sultan Zulkarnain dan umat ketika itu hanya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah selesai berdakwah di ufuk timur, maka Sultan Zulkarnain meneruskan perjalanan sehingga sampai di antara dua belah gunung dan terjumpa sekelompok manusia yang tidak dapat difahami tutur katanya disebabkan berlainan bahasa, dan mereka sebenarnya meminta pertolongan daripada Sultan Zulkarnain supaya mendirikan dinding di antara mereka dan juga kaum yang banyak melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Malahan, mereka juga menawarkan kepada Sultan Zulkarnain akan ganjaran yang besar seandainya menolong mereka mendirikan tembok. Namun, apa jawapan yang telah diberikan oleh Sultan Zulkarnain? Beliau berkata, sesungguhnya anugerah Tuhanku lebih baik imbalannya berbanding perkara yang kamu ingin berikan. Nampak seorang pemimpin yang sungguh berjasa kepada rakyat dan tidak mengejar harta benda. Lantas, Sultan Zulkarnain hanya memerlukan alatan dan juga kekuatan dari sudut manusia untuk mendirikan tembok tersebut. Seterusnya, Sultan Zulkarnain mengarahkan untuk mendirikan besi-besi di antara dua belah gunung, dan setelah besi tersebut telah menyamai ketinggian dua belah gunung tersebut, Sultan Zulkarnain mengarahkan untuk memanaskan besi-besi tersebut sehingga menjadi merah dan akhirnya dituangkan dan menyaluti besi-besi di antara dua belah gunung tersebut dengan tembaga yang mendidih sehingga menjadi sebuah besi yang kuat sehingga tidak dapat ditembusi dan dinaiki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan perkara ini telah pun berjaya dibina
hasil bantuan daripada Sultan Zulkarnain. Selepas daripada perkara tersebut, Sultan Zulkarnain berkata, sesungguhnya perkara ini, nikmat ini adalah daripada Tuhanku. Nampak, Sultan Zulkarnain tidak pernah berasa bangga, riak dan takbur. Malahan mengembalikan perkara yang berlaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Sultan Zulkarnain berkata, sesungguhnya pada suatu hari nanti tembok ini akan luluh dan pecah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita faham, apabila tembok tersebut telah pecah, bermakna Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dan akan berlakulah banyak kerosakan-kerosakan di atas muka bumi ini. Nak dikatakan betapa banyaknya kaum Ya'juj dan Ma'juj ini, apabila mereka telah pun melata di kawasan sebuah tasik, iaitu tasik Tiberias, mereka akan minum air-air di tasik Tiberias tersebut sehingga kering, dan sehinggakan ada di antara mereka yang bertanya, dulu kawasan ni berair, sekarang dah kering. Nampak betapa ramainya golongan mereka pada ketika itu sehinggakan air yang kering yang diminum oleh kaum mereka sendiri pun tak sedar. So, persoalannya yang pertama, Ya'juj dan Ma'juj ini tidak boleh dikalahkan oleh manusia. Yang kedua, Ya'juj dan Ma'juj ini akan dibunuh oleh siapa? Kita akan tahu untuk next episode. Dan apa sebenarnya pengajaran yang ingin disampaikan? Pertama, sebagai manusia, kita perlu sedar kita ni sebagai pemimpin dan perlu melakukan kepimpinan kita dengan sebaik mungkin dan memberi manfaat kepada orang yang kita pimpin. Kerana apa? Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan ke atas kepimpinannya. Akhir kata, stay happy and healthy.